Baik, untuk seterusnya kita cuba jenguk gambaran neraka dalam suratul Qari'ah dan Al-Humazah. Baik, kalau kita lihat tuan-tuan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah fa ummuhu hawiyah, maka tempat tinggalnya adalah neraka hawiyah. Di antara sifat neraka adalah hawiyah. Hawiyah ini berasal daripada perkataan hawa. Ia bermaksud dilontarkan dari tempat yang sangat tinggi menuju ke tempat yang sangat dalam. So, apa yang terjadi adalah ada udara, ada gap sebelum seseorang itu terhumban ke dalam. Dalam satu hadis Nabi SAW, ketika Nabi menyampaikan, tiba-tiba kedengaran ada sesuatu terjatuh dan seluruh para sahabat mendengar. Nabi bertanya, tahukah kamu bunyi apakah itu? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya sahaja mengetahui. Maka Nabi berkata, itu adalah lontaran batu yang dibaling 70 tahun lepas yang baru sampai ke dasar neraka. Allahu Akbar. Para sahabat diberikan peluang mendengar satu batu waquduhan nas wal hijarah yang baru sampai ke dalam neraka. Ia adalah batu yang dibaling 70 tahun lepas. 70 tahun jarak nak sampai ke jurang. So gap itu dia ada udaranya, hawa. Fa ummuhu hawiyah. So sifat neraka itu adalah menyambut kedatangan orang yang dibaling daripada tempat tinggi dan dia sempat untuk bebas seketika daripada api semasa dilontarkan. Dan kita tahu ahli-ahli neraka akan diulang-ulang proses lontaran. Kullama ulqiya fiha sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhir. Ya, setiap kali mereka nak dibaling, mereka akan ditanya, bukankah telah datang kepada kamu pemberi peringatan? Yang menariknya adalah perkataan fa ummuhu, dan ummunya adalah hawiyah. Jangan kita dapat anak, kita bagi nama, kita ambil nama Quran Ustaz, Ummu Hawiyah. Astaghfirullahalazim. Janganlah. Sebab itu cerita pasal neraka, jangan semua benda daripada Quran nak namakan dengan nama anak. Kena faham maknanya. Ummu sebenarnya berasal daripada perkataan ibu, ummi. Kerana apa? Kerana bila seseorang itu jatuh ke dalam api neraka, kesakitan yang dialaminya menyebabkan dia perlu mencari tempat untuk berteduh. Dia memerlukan tempat untuk dia mendapat pelukan, kasih sayang, keselamatan. Anak kecil bila dipukul oleh kawan-kawan sebayanya, ya, atau diejek oleh kawan-kawan sekolahnya, dia cari siapa? Dia cari maknya. Fa ummuhu, dia akan balik pada maknya. Penduduk neraka bila kesakitan yang amat sangat, mereka akan dapat mak mereka. Mereka akan dapat meminta, merayu, merintih, mereka akan dapat pelukkan mak mereka. Tetapi mak mana ni? Bukan mak kandung mereka. Mak di sini adalah bermaksud tempat mereka dapat berteduh adalah hawiyah, neraka itu sendiri. Neraka itu sendiri adalah tempat mereka meluahkan isi hati, tempat mereka mendapat pelukan, neraka peluk mereka. Jadi perkataan Al-Quran sangat memberikan kesan. Allah memilih perkataan yang bersifat, ya, emotional impact. Kerana bercakap pasal mak, tak semua orang kalau disebut perkataan mak tak sensitif bagi dia. Al-Quran menggunakan perkataan yang sensitif supaya kamu tersentak dan melakukan perubahan. Mari kita lihat pula suratul Humazah.
Surah yang ke 104 ayat 4 hingga 9. Cerita pasal orang yang suka mengadu domba, orang yang suka mengata dan mengaibkan orang. Semoga Allah tidak menggolongkan kita daripada netizen yang melakukan humazah lumazah. Di sini kalla layumbadanna fil hutamah. Nasihat saya, baca daripada awal. Jangan baca ayat 4 je atas nama nak tahu pasal neraka. Tahu boleh, mahu belum tentu. Nak mahu kena baca daripada awal. Wailul likulli humazatin lumazah alladhi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah. Orang yang cintakan kepada harta akan mengalami masalah bila ada orang lebih baik daripadanya. Lalu dia akan mula mengganggu rumah tangga orang lain. Dia akan mula mengganggu ketenteraman hidup orang lain. Dia akan melakukan aksi-aksi humazah lumazah kepada orang-orang ini kemurkaan Allah. Iaitulah la yumbadanna fil hutamah. Nabadha adalah membaling sesuatu yang tidak lagi berguna. Sebagaimana seseorang membaling sampah ke dalam tong sampah. Maka nabadha adalah bermaksud penghuni neraka tidak lagi berguna dan dianggap sampah. Mereka tidak layak mendapat belas kasihan. Mereka akan dibaling dengan penuh penghinaan sebagaimana sampah dibaling ke dalam tong sampah. Nabadha la yumbadhanna. Pasti, tiada sebarang keraguan, adegan baling akan berlaku. So, apa pun yang anda baling akan jatuh ke tanah. Dan kalau yang dibaling itu adalah kaca, maka akan retak. Maka bayangkan, tubuh kita ni ada banyak benda yang mudah retak. Seperti tulang. Ada bahagian-bahagian tertentu di bahagian tubuh kita ini yang sangat mudah retak. Sebab itulah nama neraka yang disebut sangat sesuai dengan aksi baling, iaitulah hutamah. Hutamah ini berasal daripada perkataan hatam, iaitulah sesuatu yang ada pecahkan sampai jadi keping-keping. Sebagaimana Nabi Ibrahim memecahkan berhala, dia bukan setakat belah, dia pecah belah kan, sampai jadi berkeping-keping, juzadan, sampai jadi berkeping-keping. Ini menunjukkan penghuni neraka bila jatuh ke dalam dasar neraka, bila jatuh ke dalam neraka, dia akan mengalami di mana retak-retak seluruh tulang-tulangnya. Dan barangkali ada anggota tubuh yang tercabut daripada tubuhnya tetapi dia masih hidup. Tidak ada orang jatuh daripada tingkat 20 tuan-tuan boleh hidup. Jatuh ke tanah daripada tingkat 20. Bayangkan kalau Allah masih beri hidup dan anda terpilih untuk melihat orang yang masih hidup jatuh daripada tingkat 20, nyawa-nyawa ikan, kita mengharapkan agar dia mati supaya dia berdapat berehat, tidak lagi sakit, tetapi dia tidak mati. Hospital cuba nak rawat, masih tak tahu nak rawat macam mana kerana hospital kata dia ni patut mati. Logiknya kalau dah begini keadaan tubuhnya, hampir seluruh tulang-tulangnya sudah pecah, hampir seluruh tubuhnya berdarah, hospital dah tak boleh nak selamatkan, tak ada ubat. Tetapi dia masih hidup. Thumma la yamutu fiha wa la yahya. Wa ma adraka mal hutamah. Kau tahu apa itu neraka hutamah? Narullah al-muqadah. Dalam Quran Allah menyebut dalam surah ini sahaja narullah. Dekat tempat-tempat lain Allah cerita pasal neraka. Kat sini je Allah Ta'ala menggambarkan aku sendiri akan menyeksa penduduk neraka. Pada satu-satu sifat yang mereka buat, aku sendiri direct akan menyeksa mereka. Maksudnya, kemurkaan Allah yang sangat besar. Ahli-ahli neraka ada pelbagai kategori dosa. Yang paling Allah Ta'ala murka adalah yang suka untuk merendahkan orang lain, mencela orang lain, mengaib orang lain, dan telah jadi darah dagingnya untuk melakukan perbuatan berkenaan. Allahumma la taj'alna minhum.
narullah. Allah kata aku sendiri akan membakarnya. Seolah-olah malaikat punya upaya diberikan lebih dalam hal-hal penduduk neraka yang masuk ke neraka dari pintu humazah dan lumazah. Allati tattali'u 'alal afidah, dan api itu akan mendaki. Api neraka ni api yang strategis. Kalau kita tengok api dunia, dia akan bakar apa saja kita letak dalam api, kertas ke, bukan kertas ke. Tetapi api neraka, dia ada sifat hidup. Dia ada sasaran dia. Dia bukan bakar slow-slow daripada atas naik ke bawah, daripada bawah naik ke atas, dari hujung kaki naik ke rambut. Dia punya sasaran pertama dia sekali adalah hati. Sebab orang yang melakukan humazah, lumazah ni orang yang telah mencederakan hati orang. Orang yang tak ada hati budi langsung. Maka kerana segalanya bermula daripada hati, fuad, afidah, maka api itu akan sasaran utamanya adalah hati dia sendiri yang tak ada hati perut dan peri kemanusiaan. Hati itu api itu cari sasarannya. Dan di dalam neraka nanti, tahulah rupa-rupanya hati ni benda yang benar-benar ada dalam tubuh. Sebab kita sekarang tak tahu di mana hati. Quran kata dia bawah dada. Jantung ni ada fungsinya untuk mengepam darah. Tetapi hati ni Nabi kata dia kawal seluruh tubuh, baik buruk perangai. Jantung kawal darah seluruh tubuh. Jantung bukan kawal baik buruk. Tetapi ada satu makhluk, ada satu daging namanya hati, fuad, linuthabbita bihi fuadak, itu controller. Satu tempat yang menyimpan emosi, satu tempat yang menyimpan hati budi, dan kerana itulah dia punya pemimpin utama kepada perangai yang tak elok, maka api akan pergi mendaki perlahan menuju ke arah hati, sampai ke ulu hati. Sampai ke hati api itu akan pergi dan membakar bahagian itu. Bayangkan kesakitan dan tidak mati penduduk neraka. Innaha alaihim mu'sadah. Innaha alaihim mu'sadah. Dan apabila proses pembakaran itu terjadi, innaha alaihim mu'sadah, apa yang akan berlaku adalah pintu neraka alaihim. Pintu neraka ni dia alaihim, dia bukan pintu macam pintu rumah. Kita masuk, bayangkan pintu rumah daripada bumbung. Mana ada orang buat macam tu? Tetapi pintu neraka alaihim, atas kepala diorang. Sebab tu mereka dihumban daripada atas. Alaihim, innaha alaihim muqsadah. Dan sebaik saja penduduk neraka itu dihumban jatuh ke bawah, mereka dapat lihat ada pintu. Bayangkan perasaan anda bila nampak ada pintu terbuka. Anda pasti mengharapkan agar satu hari nanti ada peluang untuk dikeluarkan. Kalau masuk ke neraka dan tidak nampak pintu, ini confirm putus asa terus. Allah Ta'ala tidak buat penduduk neraka putus asa terus. Allah Ta'ala buat suasana neraka dalam keadaan kamu ada harapan. Kamu meletakkan harapan sebab ada pintu keluar ke atas tu. Ada pintu keluar ke atas tu. Tetapi lihatlah tuan-tuan, bagaimana sakitnya penduduk neraka. Allah Ta'ala kata muqsadah, awsadah, akan ada acara tutup perlahan-lahan untuk memutuskan harapan. Setiap kali dihumban, pintu terbuka, and then ada acara untuk tutup perlahan-lahan. Dia tak tutup cepat-cepat, tutup perlahan-lahan, supaya perlahan-lahan hati anda dirobek, supaya perlahan-lahan harapan anda remuk. Fi amadin mumaddadah. Ada 3 tafsiran kepada fi amadin mumaddadah menurut Abul A'la Maududi. Ya, pertama sekali terjemahannya terlebih dahulu pada tiang-tiang yang panjang-panjang. Ahli neraka akan nampak tiang-tiang yang panjang. Jadi apa maksud amad? Tiang-tiang yang panjang-panjang terbentang. Adapun pendapat yang pertama adalah selak pintu neraka. Ya, tuan-tuan masih ingat cerita Qarun yang berbangga dengan harta bendanya, yang mana kunci pintunya dipegang oleh 10 orang, kerana bukan masuk kunci ini adalah mangga ataupun kunci kereta kita tu. Kunci zaman dulu dia letak besi atas pintu
yang sangat berat besi berkenaan, yang mustahil untuk curi harta dalam khazanah berkenaan melainkan dengan ramai orang. Jadi dia letak benda tu tertutup, selamat. Pintu besi ditutup dengan selak. Selak dia satu besi besar, amadin, satu tiang besar, dia letak macam silinder daripada besi, ya, satu batang daripada besi letak untuk selak. Itu zaman dulu punya cerita. Pintu neraka akan diletakkan selaknya untuk memutuskan harapan kamu. Yang kedua, amadin mumaddadah, tiang-tiang ini bermaksud ada segelintir, ada sekumpulan ahli-ahli neraka di mana cara mereka diseksa adalah mereka akan ditambat pada tiang. Pernah nampak tak cerita orang yang mati di tiang salib? Ya, pernah nampak tak bagaimana cara-cara torture orang-orang dahulu? Seperti Firaun. Mereka akan gantung di pohon tama yang dah mati dan mereka akan silang. Itu cara bentuk penyiksaan, ya. Jadi salah satu cara diseksa adalah diikat, ditambat pada tiang dan akan dibawa oleh para malaikat yang gagah perkasa tiang-tiang berkenaan untuk dia kena api neraka dari segenap arah. Allahumma la taj'alna minhum. Pernah nampak orang masak sate tak, tuan-tuan? Pernah nampak orang masak sate tak? Saya duduk kat Kajang ni. Masak sate tu, lidi tu, nanti dalam neraka dia jadi amad, dia jadi tiang. Bayangkan tubuh terikat di situ dan disatekan. Allahu Akbar. Dan akhir sekali, Ibnu Abbas berkata, ini menurut Ibnu Abbas pula pendapat ketiga, ya, ini api itu setinggi tiang. Anda pernah tak nampak bangunan-bangunan pencakar langit? Pernah tak pergi tengok istana-istana hebat-hebat dengan tiang-tiangnya tinggi-tinggi? Ya, rindu pula kita dekat masjid, ya, di mana tiang-tiang masjid yang tinggi-tinggi. Itulah gambaran ketinggian api neraka dan kegagahan api neraka yang tidak boleh anda tumbangkan. Makhluk hidup yang berupa seperti tiang, yang mana anda tidak akan dapat menumbangkannya. Kegagahan api neraka itu sendiri. Jadi Ustaz, wallahu a'lam, mungkin saya tidak sempat menyentuh banyak, tetapi harapnya yang sedikit itu boleh menimbulkan kesan, dan juga harapan saya beberapa kaedah interaksi dengan ayat-ayat neraka juga telah kita pelajari. Wallahu a'lam.